Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Salam Ramadan yang ke-15, ke-16 hari mungkin. Lupalah aku nak tengok. Kan, apa khabar semua? Kan Zara menjanjikan 9.40 Zara live kan antara orang yang memang sangat punctual. Bukan before time. Bukan on time tapi before time. Congratulations kan kepada kata Safwan, Kak Wah, Azlianti, kan Kak Bib. Lama tak dengar Kak Bib kan. How are you Kak Bib? Ke mana menghilang? I miss you so much kan. Kita ada Kak Sharifah, Waalaikumsalam, Azlianti. Kita ada Kak Jaja. Alhamdulillah. Kita ada Atika Ibrahim. Kita ada Cik Ila, kita ada Amirul Hakim, kan. Okay, so topik malam ni sangat best, kan, sebab Zara akan cerita 7 tips power closing. Semua based on kata dalam kata ayat Quran. Semua based on kata garis panduan yang memang dah tertakluk lah Quran, kan, cuma kita tak guna selama hari ni. Ya Allah kan, jahilnya memang kita guna tapi kita tak tahu benda tu. Kan, hai Itifa, kan, tak miss. Tifa ni bagus kan, immigration di Johor, ahli baru, BHK baru, tapi sentiasa tak miss nonton Zara. Hai Hidayah, hai Kak Na, kan, sebab kan macam mana Zara cakap hari tu, kan, tangan Allah ni, kan, sesungguhnya tangan Allah ni sangat suka kepada orang yang berjemaah. Maksudnya orang yang suka menempel di circle positif, suka menempel untuk mencari ilmu, suka menempel untuk share kebaikan, untuk share positiveness, suka share untuk benda-benda yang best, testimoni ke, win ke, live video ke, kan, sebab dan dia kata macam ni, manakala orang yang gagal ni sentiasa memencilkan diri dan menjauhkan diri daripada puak positif ni. Kan ada geng-geng kita kan, bukan kat sini lah, dia dekat Afrika kan. Dia kata tulah nak tengok ke live video ni kan, saya kan nak terawih, kan, saya tak boleh lah nak tengok live video, saya kan dah anak kecil, saya tak sempat, kan. Memang akan ada golongan-golongan macam ni yang sentiasa memberi reason, memberi alasan yang semua tak boleh, semua tak best, kan. Dan golongan ini, na'udzubillah min zalik, antara golongan yang gagal dan sahabat dia syaitan. Bukan Zara cakap, tapi ini ternyata dalam kata ayat Quran, kan. Kita ada Kak Norish, kita ada Kak Huzaimah. Ya Allah, bestnya Kak Huzaimah ni orang Sarawak, konsisten tengok Zara. Kan, yes, hai. Kita ada Hasniza, kita ada Kak Lee, orang kampung, kita ada Kak Ila, frontliner, kita ada Kak Kish, my favorite leader, kita ada Kak Aida, my favorite leader di Ipoh juga, kita ada CDM Azima, CDM top 3 last year, kan, antara kata CDM sangat hebat lah kata CDM TLG, kan. Kita ada Azira, kan. Okay, siapa lagi? Kan. Hai, kita ada Gwen, CDM China pertama di dalam TLG, the power of closing PB, Queen PB lah, Gwen ni. Okay, so hari ni kan, apa yang Zara nak share kata kepada anda, topik yang best kan, sebab dia macam ni, kan, anak buat kerja sekolah stop dulu, esok sama nak tengok CDM Zara. Wah, kisah pada anak, cakap dengan anak mesti awak next CDM. Duduk kat sebelah Aunty Jara sebagai kata crown diamond manager. Anak lelaki kan, anak perempuan tu kak, kan. Hai Kak Miza, my favorite leader dekat Sahabat Berenam. Ya Allah, kalau aku tengok Kak Miza ni kan sejuk hati, orangnya lemah-lembut je dalam dia buat kek kan. Hai Kak Farin, tu sama my favorite leader di Kuantan, my next CDM di Kuantan. Hai Hasniza Azri. Zara tak kenal Hasniza tapi Zara sangat percaya you are my next CDM sebab sentiasa konsisten tengok Zara punya live. Kan, sentiasa tengok Zara punya live. Kan, alright. Kita ada Kak Ni. Okay, so kan, ada lagi ke yang nak menonton sebelum kata Zara berstart hujah, kan. Kita ada Tuan Hasriza, hai Kak, kan. Alright, sebab bila kata Zara pergi tengok balik kan, oh betul lah aku ada buat dan ada buat benda yang salah, kan. Oh rupanya kan, selama ni aku ada buat benda tu tapi ada buat benda yang salah sebab tak closing. Pernah tak kita yang menonton ni, kita dah cakap berpopek-popek dengan prospek, tak juga beli-beli. Kan, ataupun kan kita dah guna dah segala teknik, apa je pemimpin CDM tadi, CDM Azimah kata okey kita guna teknik ni, kita buat tapi tak dapat hasil.
Pelik kan? Lepas tu yang peliknya lagi, kawan sebelah kita ataupun adik-beradik dalam bisnes kan, buat dia dapat. Allah, sakitnya hati. Betul tak? Pernah tak? Kan? Yang peliknya kan, orang duk lobbykan, kopi senang jual. Tapi betul pun, waktu PKP ni, bulan lepas, sebanyak 270 karton Min Cafe terjual dalam TLG. Zara nak bagi tahu the power of kata orang memang cari produk yang untuk sahur. Ya Allah, Zara cakap terus terang lah, Min Cafe senang gila jual Waktu PKP ni orang banyak duit lah Hari ni si DM Dr. Mizai dia share, ada orang bayar kat dia 10,000 nak ambil, nak borong 1,200 kotak Min Cafe. I tell you, punya nak kata ada demandnya. Kan sampai si DM Izzat katakan, saya tak bernafas. Saya kata 10,000 tu budak lain juga tak nak Min Cafe juga. Kau dahsyat tak dahsyatnya. Pernah, betul tak? Alhamdulillah. Kan, so kan, kenapa yang pelik ni macam ni? Itulah saya dah guna dah step closing, guna skrip kan, baca pang tapi tak closing juga. Pernah tak? Ataupun kan Kak Kish kata, si DM Kak Ana kata apa? Okey Kish, kita guna teknik ni si DM Zara bagi. Guna tak dapat berhasil. Allah, sakitnya hati. Betul tak? Padahal saya cakap, saya dah guna teknik yang sama ni Kak Ana. Sebiji, sebulat, setitik pun saya buat sama. Tapi tak juga closing. Kan? So, apa yang Zara nak bagi tahu kan? Waalaikumsalam. Ya Allah, my favourite leader di Ipoh, di Hutan Melintang, CDM Sabah kan? CDM Yana daripada Kelantan kan? CDM Kak Baya, my favourite leader juga kan. Yes, powernya Min Cafe. Dan saya cakap terus terang waktu PKP ni orang banyak duit. Orang banyak duit. Rakyat Malaysia banyak duit. Sebab saya nak mengumpat sikit sebelum cerita ni. Sebelum aku masuk topik nak mengumpat. Tahu tak kawan-kawan Zara yang geng cikgu tu, tahu tak yang pinggan mangkuk Le Creuset tu dia orang beli bukan satu set tau, 3-4 set. My best friend dia beli laku set tu, color biru, pink, merah. Banyak duit. Dia orang sampai cakap, tak tahulah, duit banyak sangat lah. Dah lah baru menanda buku dapat duit. Allowance lagi. Kan yang tertunggak tahun lepas dapat pula. BPN dapat, bonus dapat, gaji dapat. Tak bayar apa-apa. Sebab tu dia katakan tak tahu nak buat apa. Kau tak tahu nak buat apa. Meh aku nak cerita sikit kan. Sebelum tu kata kan, saya minum air dulu. Kan, so korang mengadap lah lepas sana. Okay, so apa yang saya nak share kata kepada anda kan, kenapa ada setengah kita macam tulah CDM, saya tak tahu dah saya nak buat apa kan. Semua teknik saya guna 1, 2, 3, 10 semua saya guna tapi tak lekat pun. Kan saya duk promote kopi pun tak ada orang beli. Kan saya nak nasihatkan lah. Kan pergi mandi air bunga lah kan, cuma kan Zara ada baca Zara ada tengok satu video ni dan sangat menarik kan, which is di mana beliau ni berhujah dengan kata cikgu dia tentang kata konsep rezeki. Dia kata macam ni, rezeki ni umpama air hujan. Air hujan yang mana kan kalau kata daripada atas turun ke bawah. Okey, dan orang bawah ni kan dia akan menerima air hujan tu, yakni rezeki. Tapi kan dia kata macam ni, kenapa ada juga golongan yang memang rasa lebat sampai basah lencun, tapi ada juga segelintir yang tak rasa air hujan tu, dia kering. Dia macam kering kontang. Tapi dia kata, kenapa kau basah kering? Ada kan? Kan kita nak tak kita golongan orang yang kena sentiasa air hujan. Kan lebat, air hujan lebat. Tapi ada juga orang yang kita kadang-kadang pelik tau. Mungkin kita punya team, mungkin kita punya sahabat kita ataupun kita punya rakan kongsi. Ya Allah, akak ni lencun tau, kenapa awak kering? Sebab dia kata macam ni, golongan ni ialah golongan yang membina penghalang dan dia menyatakan kan tembok penghalang ni adalah tembok kehidupan yang mana dia kena pertahankan. Maksudnya apa? Maksud tembok penghalang ni dia ada beberapa perkara. Antara perkara yang pertama ialah sebab dosa. Dan dosa ni yang menyebabkan penghalang. Dia macam ni tau. Kita ni tengah duduk, tahu tak? Hujan ni tapi kan kita ada tembok kaca. Tembok kaca ni yang menyebabkan air hujan tu terpelanting ke dia pula, ke kawan kita sebelah. Sebab tu dia boleh hujan, dia boleh lencun, boleh apa orang kata? Basah hujan, basah lencun lah.
Sedangkan hujan lebat ni, tapi kan kita sedang bina tembok kaca tanpa sengaja. Dan tahu tak antara kenapa? Antara dosa yang boleh menghalang rezeki tu masuk pada kita. Dan Zara cakap terus terang, ini konsep Islam boleh guna dan Muslim pun boleh guna. Dia dua-dua boleh guna. Tahu tak dosa yang pertama dengan siapa? Pertama, sama ada kita dengan pencipta. Okey? Yang kedua, dosa kita dengan manusia. Sama ada kita dengan prospek, sama ada kita dengan rakan kongsi, sama ada kita dengan ejen kita, sama ada kita dengan apprentice kita, sama ada kita dengan home kiosk kita. Indirectly yang kita rasa kita pun tak tersengaja berdosa dengan dia. Ataupun dosa manusia dengan kita. Maksudnya kita pun tak tahu, oh rupanya dia terasa hati dengan aku kot. Kawan-kawan aku terasa hati dengan status aku. Oh, pengetua aku marah kat aku kan. Oh, agaknya dia terasa hati kot aku duk perli-perli dekat Facebook. Mungkin. Ataupun kita tak tahu siapa yang menyebabkan kita menyakiti hati dia setiap hari, yang menyebabkan dia terasa dengan kita. Dan 3 golongan ni kan, dan Allah dah cakap macam ni. Kalau lah kata kita nak tak pecahkan tembok-tembok tu supaya kalau hujan lebat tu kita rasa, nak tak? Nak tak? Cuba komen kat bawah. Nak tak? Nak tak? Kalau kata bila hujan lebat tu, insya-Allah kita pun antara golongan yang ya Allah basah lencun. Kan kita tengok kawan sebelah kita, ya Allah lencun seronoknya. Oh kau pun basah juga. Oh kau pun basah juga. Nak tak? Kan yang ni apa tau? Semua rasa. Kan ni dekat dalam surah An-Nur ayat 10 dan juga ayat 10 hingga 12. Okey, Zara buka nah. Okey, maksud dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim nah. Okey, ayat 10 hingga 12. Maksudnya macam ni. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan dia akan berikan harta dan anak-anak yang banyak. Dan diadakan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Ya Allah, kalau kata baca dan mendalami kan, boleh menitik air mata tau. Nak bagi tahu, Allah ni dia tak zalim. Allah ni dia maha adil. Dia akan bagi harta, rezeki kepada semua orang sama rata. Sebab tu kita pernah tengok tak, kenapa ada orang kan rasa dia macam biasa je. Ya Allah, rezeki dia lebat. Kenapa dia kan, contohlah macam Mak Saleh kan, ataupun non-Muslim kan, kenapa dapat rezeki berlimpah ruah? Ya Allah, kadang-kadang kan konsep macam ni. Sebab mungkin you Cina, tapi kan you dengan pencipta, you hormat Tuhan you. Faham tak? Mungkin you agama Kristian, tapi kan you respect you punya agama. Faham tak? Setiap agama kan ada kepercayaan masing-masing. So itu you punya kepercayaan, kita respect. Sama dengan kita kan. Sebab Allah nyatakan, kalau kata kita surah An-Nur, N-U-H. Sebab tu kata kalau kita kan, macam mana kita nak pecahkan tembok kaca tu kan, na'udzubillah kalau ada kat kita kan. Allah nyatakan, pergilah beristighfar sehari paling tidak 100 kali. Kan, ataupun paling tidak 1000 kali sebaik-baiknya. Dan kalau waktu kita istighfar tu, bukanlah kata istighfar sekadar menyebut istighfar, okey, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Maksudnya baca tu macam okey, istighfar. Tapi istighfar tu atas kapasiti yang kita ni pendosa dan kita minta keampunan daripada dia. Kan, dan ini antara kata salah satu tips menjemput rezeki yang Zara akan share dalam kata Zara punya ebook. Kan, dulu Zara tak faham tau kenapa orang suka baca istighfar. Siapa pernah dengar kisah si tukang pembuat roti yang cerita pasal istighfar? Siapa pernah dengar? Kenapa dalam banyak-banyak zikir kan ada satu tukang pembuat roti ni, dia sangat miskin, dia sangat biasa-biasa, tapi dia dapat, kalau dia minta, dia dapat apa yang dia minta tau. Kan, dan tahu tak apa dia buat? Dekat satu negeri Abashar ni, dekat negeri Arab lah, ada satu tukang pembaca hadis yang sangat terkedal, dan dia baca hadis. Bayangkan punya dahsyat ingatan dia. Kalau dia buka lah, contoh kan, dia buka hadis dia kena tutup satu page ni, sebab kalau dia buka dua-dua, dia boleh teringat dua-dua, memori dia punya kuat. Sehingga kan Zara tak ingat nama dia siapa, sehingga kan semua pendeta, raja, orang-orang ternama berpusu-pusu nak jumpa si penghafaz hadis ni tau. Sampai dia katakan teruja nak jumpa. Semua orang nak jumpa. So si tukang hadis ni, si tukang pembuat roti ni, konon-kononnya dia macam duduk dekat area Perlis.
si hadis ni kononnya dia duduk kat Singapura. Kira dia merentasi lah. Jadi kan dia kata macam ni, mustahil kot aku nak jumpa dia, sedangkan si raja orang besar pun, orang raja-raja pun nak jumpa dia pun kena ada queue up. Maksudnya ambil masa lah kan. Kalau pernah dengar, kalau anda pernah dengar, anda tulis kat bawah nah. Imam Ahmad. Yes, thank you Kak Sharifah. So apa berlaku? Cuma dia satu je percayaan dia, dan dia beristighfar tu every single thing dia buat dia akan istighfar, dan dia claim apa dia nak. Sebab kan Zara ada belajar dengan satu coach ni, nama dia Coach Z. Dia kata macam ni, cuba bayangkan Allah tu maha baik, kita tak pernah buat kebaik, kita tak mohon apa yang kita nak pun, dan kita ni pendosa pun Allah bagi juga. Nikmat boleh bernafas, nikmat boleh makan, ada kawan, boleh mendengar, macam-macam Allah bagi nikmat kita seharian, betul tak? Pun yang banyak dosa ni, dia kata cuba bayangkan kita minta ampun dengan dia dan kita claim apa kita nak. Cuba minta. Dia kata confirm lagi akan bagi. Selama hari ni kita tak pernah mohon kebaikan pada dia. Jadi si tukang buat roti ni, setiap kali dia istighfar 100 kali ataupun 10 kali, dia akan minta apa dia nak. Faham tak? Kan contohlah sambil dia uli tepung tu kan, kan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia baca dengan tenang kan, dia bukan sekadar baca. Lepas tu kan dah habis 10 kan dia kata, ya Allah Tuhanku. Ini Zara selalu buat tau. Ini yang Zara buat dan anda boleh tiru. Kan setiap kali istighfar lah ya Allah ya Tuhanku, kan aku baru je beristighfar kepadamu ya Allah 10 kali. Ya Allah, kan tahu tak, kita minta tu macam kita minta dengan mak kita, macam kita minta dengan suami kita, macam minta jajan, macam kita minta sesuatu. Minta sesuatu macam mana dengan suami? Abang, ayang nak ni. Zara minta macam tu, dia macam merintih. Kan tahu tak tahap minta tu kan, Allah aku baru je istighfar dengan kau 10 kali. Allah aku nak ni, merintih macam budak kecil. Sebab tu budak kecil kalau dia minta dia dapat. Faham tak? Budak kecil kalau dia minta dia akan dapat. So benda yang sama, kita rintih. Dan apa jadi pada si tukang pembuat roti ni? Dia merintih. Allah aku baru istighfar ni, aku nak jumpa sangat dengan Imam Ahmad ni, aku nak sangat, tapi aku tak tahu cara macam mana. Tapi aku tahu dengan kuasa-Mu ya Allah, kau boleh bantu aku untuk jumpa dia. Dia mohon tu berkali-kali. Sampaikan satu hari si Imam Ahmad ni nak jadikan cerita, dia bermimpi. Bila dia bermimpi, betul. Bila dia bermimpi, dia katakan Allah perintahkan dia ni daripada Mesir nak pergi ke Basha kot. Tak ingat. Tapi macam daripada tempat dia pergi ke tempat si tukang pembuat roti tu. Dan dia kata aku tak tahu kenapa arah tujuan aku, tapi aku kena pergi sebab ini macam Allah suruh, dia kata. Jadi kan keesokan paginya dia pun pergi dengan keadaan macam bersahaja, dia pergi dan dia tak pernah pergi pun kawasan tukang buat roti tu. Nak jadikan cerita, bila sampai dah petang kot, dia rasa dengan penatnya, dia tak tahu tempat ni macam mana. Kan dia nampak ada satu surau ke masjid, macam tu lah. Jadi dia pun nak masuk. Bila nak masuk, tak boleh sebab dah tutup rasanya. Jadi dia cakap dengan ada orang dalam surau tu lah. Dia kata boleh tak kalau aku nak tumpang tidur, aku nak masuk. Dan si orang dalam surau tu dia tak tahu yang ini ialah Imam Ahmad. Dia tak tahu. Jadi kan dia halau, keluar jangan tidur kat sini. So si Imam Ahmad ni dengan keadaan penat, dengan tak tahu arah tujuan, dia macam melentuk lah dekat longkang kan, macam nak baring lah. Lepas tu kan kebetulan sebelah surau tu rumah buruk si tukang buat roti ni. Dia pun macam terkepo-kepo, ada orang lah, kenapa dia tidur dekat longkang tu. Jadi si tukang buat roti ni pun panggil dia. Dia kata wahai manusia, dia kata, ke wahai brother ke apa kan, jomlah datang ke tempat aku, kau berehatlah, tempat aku ni tak ada apa pun, biasa je. So masa dia datang, si Imam Ahmad ni terkejut. Kan, kenapa dia kata macam ni, aku pelik, cakap hati lah, aku pelik dengan dia ni. Kan, mulut dia tak lepas daripada istighfar. Kan, uli doh tu baca istighfar. Angkat roti yang dah masak tu pun istighfar. Kan, letak dekat satu tempat ni istighfar. Mulut dia terkumat kami istighfar. Dan masa tu dia tanya, kan, wahai manusia, aku nak tanya kat engkau, ataupun wahai pakcik tua kot, kenapa kau selalu beristighfar? Kan, dan dia kata istighfar ni ada 3 perkara yang Allah bagi serentak selain zikir yang lain. Salah satunya dia kata akan memudahkan perkara yang sulit. Allah ni memberi kemudahan kepada perkara yang sulit. Yang kedua, Allah akan bagi rezeki yang melimpah ruah tanpa hijab kalau kau beristighfar. Dan yang ketiga, Zara tak ingat, tapi antaranya untuk menghapuskan dosa. Kan dia kata kalau hapus dosa kita, insya-Allah apa yang kita minta mohon dia akan dapat. Sebab tu budak kecil terlalu banyak permintaan yang dapat sebab dia tak ada dosa.
Kan, sebab kadang-kadang kan, betul juga ada satu hujah kan, dia kata, cuba bayangkan baby yang kadang-kadang malam tidur lapar, Allah boleh gerakkan hati si ibu ni untuk bangun. Sedangkan si baby ni tak ada akal fikiran, tak tahu apa-apa. Tapi kenapa? Nampak tak? Punyalah kuat sebab dia punya link dengan Allah tu. Kalau kita wifi kan, tak tahulah berapa gig lajunya. Kalau minta tu direct dapat. Macam kita ni kan, 1 gig loading, banyak dosa. Faham tak? Faham tak? So lebih kurang macam tu. Jadinya, apa nak dia cerita kan? Dia pun tanya kan, wahai tukang buat roti kan, kenapa kau selalu beristighfar? Ada 3 perkara tu. Dan aku baca dan dia katakan, Allah kan memang banyak dah makbulkan doa-doa aku. Cuma satu je yang Allah belum kabulkan doa aku. So si Imam Ahmad pun tanya, doa apa tu yang tak dapat lagi? Dia kata macam ni, sambil dia berangan lah, aku kan teringin sangat nak jumpa Imam Ahmad. Imam Ahmad tu kan, ya Allah, dia penghafaz 1000 hadis. Tapi itulah, dia kan duduk dekat negara sana, memang mustahil datang sini. Tahu tak apa berlaku? Si Imam Ahmad tu jatuh terjelepuk sambil dia pula beristighfar. Dia kata macam ni, ya Allah, kuatnya kata apa? Kuasamu ya Allah kan. Dan dia tu cakap, dan pakcik tua ni kata, kenapa nak? Kenapa terjatuh? Dia katakan, pakcik tahu tak saya ni siapa? Saya lah Imam Ahmad tu. Dan masa tu pakcik tu macam bergenang air mata. Dia kata macam tak logik. Sedangkan orang nak jumpa kau macam berkiu-kiu tau. Macam yang nak jumpa kau ni ialah raja, keturunan orang besar, orang kaya, pendeta. Tapi kat aku ni hanya tukang buat roti je. Nak bagi tahu Allah akan makbulkan antara kata impian, kan, apa yang kita nak melalui kata istighfar. Itulah antara reason dia. Dulu Zah tak faham. Zah cakap terus terang, Zah tak faham kenapa. Pernah dengar tak orang kata istighfar lah banyak-banyak kan, semoga rezeki besar masuk, istighfar lah kan, semoga dapat apa yang kau nak. Pernah tak? So inilah logiknya, inilah related dia, kan, kesan istighfar sebab nak pecahkan tembok kaca tu supaya kita dapat rezeki, supaya air hujan tu datang pada kita. Sebab Allah cakap apa? Aku akan bagi kebun-kebun kau berbuah, aku akan bagi sungai yang beraliran, maksudnya tanpa putus. Sebab tu kalau orang kata kaya, ya Allah kaya dia Masya Allah. Tengok Datuk Alif, tengok Datuk Seri Wida, kan, tengok apa Tan Sri Bukhari, orang kaya yang tahap tak boleh nak cakap kekayaan dia. Betul tak? Kalau Allah nak bagi kaya tu memang tanpa hisap. Sebab kan, Zara nak ulangkan, kita sebagai umat Islam takkan jatuh miskin. Sebab apa? Allah cakap engkau bertuhankan Tuhan yang Maha Kaya. Dan kalau kita berpegang kepada bisnes kalam Allah, kan, bisnes kita tak akan masuk. Itu saja yang Zara nak cakap. Alright? Okay, adakah anda suka dengan topik kita? Zara belum masuk lagi ni tau. Belum masuk tajuk lagi. Baru mukadimah kita panggil. Alright? So kan, so antara kata nak pecah tu melalui istighfar. Tak apa, mungkin lepas ni kan kita dah boleh start dah. Ya Allah kan, dah beristighfar kan Allah, kan Allah, aku ni dah beristighfar ya Allah. Allah tolonglah aku ya Allah, hari ni aku nak jual kopi ya Allah. Kan bukakanlah pintu hati orang rakyat Malaysia ni kan beli kopi dengan aku. Minta. Selama hari ni kita tak minta. Yang kita tahu minta waktu solat 5 kali. Tahu tak Datuk Seri Wida, dia minta apa hajat dia bukan sekali, 55 kali ke 100 kali. Dan waktu kita minta tu all the time, not kepada dalam sejadah. Lagi-lagi lah waktu bulan Ramadan ni kan, sahabat-sahabat kan, antara kata doa yang Allah senang nak makbulkan. Mintalah anytime kan. Tanda tangan kan, Allah aku baru je beristighfar ni Allah 10 kali. Allah aku nak sangat 5 orang apprentice hari ni kan, doa dan minta. Kan, Allah aku nak lah, aku nak sangat sel aku hari ni 10,000. Minta. Selama ni kita tak minta. Faham tak? Selama ni kita tak minta. Kenapa? Belum solat lagi. Datuk Seri Wida kan, coach cerita kat Sarah macam ni. Dia kalau kata nak sesuatu kan, kan, selain dia buat solat hajat, selain mulut dia berdoa, selain berhajat mulut dia berdoa kan, Allah kan, lagi-lagi kan dia kan pernah buat sponsor sponsor Maharaja Lawak kan. Sebelum dia sponsor Maharaja Lawak tu kan, Allah aku ni kan dah sponsor di Maharaja Lawak kat 1 juta ni. Ya Allah boleh tak aku macam ni? Dia mohon, dia minta banyak kali. Sebab itulah kenapa Allah akan bahagi rezeki dia melimpah ruah. Dia mohon tu 1 hari lebih 50 kali. Apa yang dia nak? Punya dahsyat. Yes, betul Stepi. I respect you. Yang paling penting kena ada kepercayaan pada Tuhan. Yes, even you pun, you mesti ada kepercayaan you. Kan, apa yang you nak, you kena minta. Sama dengan kami. So, buat benda yang sama saja. Kan, kita kena minta. Dan you pun ada kepercayaan. Which is apa? Jangan buat dosa dengan Tuhan. Betul tak? Jangan dosa dengan orang lain. Jangan sakiti hati orang lain. Bisnes kena jujur. Jangan bagi marah. Kan, ataupun jangan orang sakit hati dengan kita. Sebab tu kata sebelum tidur kita kena minta maaf dengan semua orang. Inilah signifikan dia.
Alright. Okay, so kita masuk kepada kita masuk kepada 7 kunci closing yang pertama. Adakah anda ready? Adakah anda dah bersedia? Kalau dah bersedia, say I dekat bawah sana. Saya nak tengok sikit. Kan sebelum tu kan aku tak tahulah kenapa hari ni air tekak kering. Kejap saya nak isi air. Korang tu sekejap kat bawah nah. Abi sikat air kat sini boleh tak? Abi sikat air kat sana boleh? Sikat air. Dah haus lah. Punya air sikat air tak? Apa ya? Okay, I'm coming. Macam tu. Alright, so Zara datang semula. Okay, adakah anda dah sediakan pen dan kertas? Kan sebab ilmu ni kalau kata anda guna CDM Reha dah guna, dia boleh close 8,000 dalam tempoh 5 minit. Zara dah guna teknik coaching, private coaching Zara, close 18,000. Macam tu saja. Punyalah senang guna teknik ni. Sebab anda boleh guna, bila anda guna teknik ni, nak closing prospect boleh, nak jual barang boleh, nak closing apprentice boleh, nak closing BHK boleh, nak closing home kiosk boleh. So Zara sangat galakkan kepada home kiosk pun wajib dengar ilmu ni. Sempat ke sedia makan? Bukan makan kak, minum air je. Dah berbuka dah kak, saya minum air je. Okay, so 7 kunci closing. Yang pertama, dengar baik-baik deh, salin deh. Kan, sebab selepas ni Zara akan delete tau this video. Kenapa aku nak delete? Zara nak appreciate anda yang menonton. Okay, yang pertama kan, 7 kunci closing ni. Okay, dan anda juga boleh guna waktu untuk buat di Facebook. Maksudnya iklan di Facebook, iklan di page anda, ataupun di landing page, ataupun nak follow up pun boleh. Sangat-sangat digalakkan. Okay, kunci yang pertama kita panggil ialah formula Al-Imran 159. Agaknya stepi tu dia menyalin agaknya. Tak apa, you guna je. Okay, bahasa Melayu dia 159 Al-Imran. Okay. Okay, ini kalau kata terjemahan dia, Bismillahirrahmanirrahim, terjemahan lebih kurang macam ni. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad SAW berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berkeras hati, sudah tentu mereka menjauhi diri daripada sekitarmu. Kerana itu, maafkanlah mereka dan mohonlah keampunan untuk mereka dan bermesyuaratlah kepada mereka dalam urusan itu. Kemudian engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Okey, maksud dalam surah Al-Imran ni, dalam terjemahan bahasa Melayunya lah kan takut ada yang tak faham juga kan. Maksudnya lebih kurang macam ni. Dalam kata hukum bisnes, sama ada kita dengan prospek,
sama ada kita dengan rakan kongsi, sama ada kita nak closing BHK ataupun HK, kita tidak boleh berkasar dan berkeras hati. Kita kena menggunakan term dan metod berlemah lembut. Maksudnya macam ni. Okey. Zara nak bagi tahu kenapa dulu kenapa dulu masa awal-awal bisnes. Okey, meh kita recall balik perjalanan awal-awal bisnes kan. Siapa dulu masa first closing prospect punyalah teruja closing satu prospek. Say I kat Allah. Ya Allah, closing home dos. Yes. Teruja tu sampai suami tanya, "Yang, kenapa yang? Sawan babi ke yang?" Suami baring terus. Kalau baring tu terus duduk. Kenapa yang? Terkejut. Siapa dulu masa first client dia beli sekotak kopi, dia punya suka dia tu macam baru close makan 1 gram emas. Siapa yang ada perasaan tu? Cuba komen kat bawah. Kan? Siapa masa dulu first kali kan orang duk PM kita? Ya Allah, yes! Ada orang PM kita. Seronoknya. Anda punya teruja tu bukan kepala. Sangat-sangat excited. Siapa? Siapa dia rasa macam tu? Tapi bila sekarang ada orang PM nak apa kak? Nak beli apa? Kopi? Okey. Tak nak beli? Okey. Oh, closing Alright, well done. Tahniah. Melepaskan batuk di tangga? Ada tak? Siapa ada? Cuba saya nak tengok sikit muka-muka tu. Kalau sekarang kan dia tak ada feel macam ada closing berapa? 300. Okey, tahniah. Dulu, ya Allah, RM300. Tahniah, well done. Hebat. Anda memang hebat. Tahu tak kenapa sekarang kita susah nak closing? Kenapa sekarang kita susah nak upsell? Kenapa sekarang kita tak boleh nak orang kata nak dapat sales besar? Sebab kita mencipta jurang kan keras hati. Keras hati tu maksudnya apa? Kita kurang bersyukur. Maksudnya kurang bersyukur apa? Kan tak ada keterujaan dan tak ada feel. Kan okey. Oh, dapat jual kopi, well done. Dulu kita dapat jual, ada orang PM tak beli pun, ya Allah, punya seronok tu, canang satu Facebook. Alhamdulillah hari ni ada orang PM saya. Sebab tu janji Allah, semakin kau bersyukur aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau engkau kufur, kan azabku sangat pedih. Sometimes kita tergolong, na'udzubillah, mungkin tergolong dalam golongan tu. Sebab apa? Dah terlalu banyak buat. Sebab tu kata yang menonton hari ni kan, kita ubah balik, kita sentiasa jadi macam orang dulu, macam awal berniaga. Ya Allah, rasa seronok. Alhamdulillah, tim closing RM1, well done, tahniah. Kan. Dan tahu tak kita kena buat apa? Kan, kalau lah contoh kalau lah team kan dapat closing apa saja kan, kita punya seronok tu sampai tahap dia akan cakap apa? Saya baru closing 1 kopi kan, tapi kakak ni punya excited dengan saya. Tapi cubalah anda kan, contoh anda kan, anak baru basuh pinggan. Ya Allah, abang basuh pinggan. Mama punyalah rasa seronok abang basuh pinggan. Agak-agaklah Kak Sabah esok pagi apa dia buat? Dia bukan basuh pinggan akak je tau. Dia basuh pinggan suami akak, anak-anak akak, jiran sebelah akak pun dia basuh agaknya. Sebab seronok. Betul tak? Seronok. Pasukan kita kan, ejen baru kita ataupun apprentice, well done. Kak, saya dapat PM. Ya Allah, awak ni memang muka rezeki. Tahniah. Hasil PM ni sekejap lagi mesti ada orang beli. Agak-agaklah kan ejen kita tu baru macam kakak ni excitednya, saya baru je orang PM. Tapi apa dia rasa? Wah, aku rasa di appreciate lah, seronoknya. Bukan jadi leader kan. Lah, 1 orang PM je beli ke tak? Tak beli lagi. Itu akan menyebabkan dia makinlah lari. Faham tak? Sebab tahu tak, bila kata syukur, pegang konsep syukur Allah tambah. Bukan 1 campur 1 2, tapi 1 campur 1 10 kalau konsep ni syukur. Tapi kalau konsep kufur, 1 tolak 1 kan kosong, tapi dia boleh jadi 200% negatif. Dia akan tarik. Konsep kufur ni Allah tutup dan Allah tarik balik. Itu yang kita takut.
Faham tak? So kita tahu tak nak buat apa? Contohlah dalam tim kita kan, kan dalam tim kita mungkin dia asyik share je, win for today, ada orang PM saya nak beli GTX. Apa yang patut kita buat? Kan ingat tak cerita Zara? Kan kalau kata kita nak jadi golongan yang berjaya, yang Allah nyatakan dalam surah apa Zara tak ingat, nak jadi orang yang berjaya sentiasa kan duduk dalam kelompok circle dan memberi kata-kata positif, kata-kata semangat, testimonial win. Dah kawan kita tu bagi share win, kita sebagai kita kena buat apa? Tahniah hebatnya, sebab kita nak jadi orang yang berjaya. Sentiasa support kawan, sentiasa bagi positif, rajin menulis tu. Jangan malas. Bila malas, itulah kategori orang-orang gagal. Orang gagal ni sahabat dia syaitan, dan Allah akan laknat dia. Itu Zara takut tu. Kan biar kita jadi orang yang positif kan, orang berjaya. Ya Allah hebatnya kan, tim kita baru update, Kak Miza, saya baru dapat jual 3 terapens. Tahu tak appreciation kita pada dia tu macam dia jual 30 terapens. Cubalah kita buat. I tell you, dia punya berlari esok ni kan duk kembang kuncuk. Ya Allah, tak sangka upline kita appreciate kita macam tu, seronoknya. Tahu tak, korang pergi buat pada anak-anak korang pun dia akan jadi macam tu, dahsyatnya. Kan, yes, support kat kawan. Betul Kak Farid. Sebab tu Kak Farid rezeki melimpah ruah, sebab sentiasa support kawan. Kan, kawan update kan, I closing baby home kiosk. Apa kita kena buat? Congratulations, you memang awesome, penjemput rezeki. I tell you, you memang jadi CDM 2020. Biarlah panjang kita ucap tahniah tu. Sebab kan, kenapa? Kan, asbab dia boleh semangat besok kan pergi bertindak kan. Ya Allah, semua orang kagum dengan I. Kan, semua orang kata saya CDM. Dia pergi buat hasil. Kan, dia buat hasil kan, dia buat. Lepas tu dia dapat bonus. Mungkin dapat bonus besar, ataupun mungkin dapat jual tu duit tu asbab dia pergi beli makanan untuk buka puasa di hari tu. Tahu tak? Setiap daripada tu kan, dia makan jadi darah daging. Lepas tu dia solat. Setiap titis-titis peluh dia ataupun kudrat dia solat, beribadah, atau bagi anak makan, ataupun pergi buat kerja, semua pahala tu you akan dapat. Itu yang Zara suka kan. Bisnes ni kita panggil ladang pahala punya. Dapat sesuatu topik malam ni kan, topik yang senang-senang punya kan. Tapi betul tak kan, betul tak Zara cakap, kunci yang pertama ni pun kita dah longgar kan. Longgar apa? Semakin lama kita hilang keterujaan kita, kita hilang rasa feel kita kan. Kita hilang, lama-lama benda tu akan menyebabkan kita hilang rasa nikmat kita, rasa syukur kita, dan kita sedang wujud dan pupuk kufur pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kaca dulu mungkin tak ada, tapi lama-lama kan start tebal. Kenapa tebal? Kan kita yang mencipta kufur tu. Na'udzubillah min zalik. Betul tak? Kan. Dan apa yang surah ni cakap nyata lagi Sekejap Zara minum lagi Datang bulan agaknya. Terima kasih 60 orang yang menengok. Zara kagum sangat. Contoh dia macam ni kan. Dalam surah Al-Imran tu, Allah nyatakan, kalaulah kata kita ada kemaslahatan, maksudnya kita ada sakit hati dengan tim. Contohlah ini untuk tim pula lah Kalau home kiosk, siapa sini home kiosk? Cuba tulis kat bawah, saya CDM kan. Ini ilmu untuk anda. Ini saya nak bagi untuk bina tim. Kan, ini ilmu ni untuk anda boleh ada tim yang besar. Tim yang besar, tim yang ramai, tim yang kukuh, satu hati, bulat pembentung sebabkan anda. Okey, dia macam ni. Kalau kita ada tim, of course, kadang-kadang kita ni manusia biasa, betul? Terasa hati dengan rakan kongsi, kan, makan hati dengan rakan kongsi, kan, rasa macam nak menyepak rakan kongsi, gerak nak bagi backhand, kan. Kita cakap dia tak nak buat, kan ada kan. Tim kita kan macam-macam perangai, kan. Sabar, kan. Kan kita cakap jom kita flash sales, tak nak. Kita pun nak hangin, kita punya hantu pun keluar lah masa tu kan, sakit hati. Lepas tu kan kita kata jom kita bayar zakat, tak nak. Sebab apa? Dia punya hantu kan besar. So bila orang macam ni kan, kita jangan simpan perasaan. Kita jangan ada rasa dendam hati, kita jangan ada rasa terasa hati, terasa marah, terasa berdendam, terasa nak menyepak, rasa nak santau orang. Jangan. Sebab Allah kata macam ni, kalau kita ada masalah dengan tim kita tu, tahu tak kenapa? Dia akan efek apa? Kita marah dengan si A ni, tapi sebabkan kita marah dengan si A ni, B, C, D, E, F, G sampai Z kita akan marah sama. Siapa setuju? Malah-malah bukan marah kat tim, sebabkan perangai si A ni kita sakit hati dengan dia, suami kau marah, langsung tak bersama malam tu. Allah, rugi tak bunuh setan. Kan anak-anak pun kena, cepat bangun, mama kan dah kata cepat ni nak habis lagi sahur. Relax lah ma, kan apa hal datang bulan ni. Anak pula
Anak pula macam tahu mak dia tempered kan. So apa jadi, sebagai leader kan, anda kena buat apa tahu? First, kita dulu kena beristighfar kan, minta maaf dengan Allah kan, supaya hati kita ni lembut, boleh memaafkan dia. Biarlah kita jadi orang yang baik hati. Walaupun kita tahu kan, ya Allah, budak ni anak murid ni, patut engkau yang kena minta pada aku ni. Tapi apa Coach Syed kata kan, engkau betul, aku salah. Engkau betul, aku salah. Ambil tangan kanan, letak kat dada kiri. Sabar Azrin kan, sabar Abang Mat kan, sabar Izzati kan. Kita buat apa? Akan mohon keampunan. Sebab Zara belajar banyak dari kesilapan. Kan, dalam kata Zara berniaga 9 tahun ni, macam-macam Zara lalui kan. Bila dengar rakan kongsi sakit hati, kita nak mengamuk juga kan. Kau ni buat hal nak mengamuk juga kan. Pang. Bila tegang, api dengan api, jawapan dia sama terbakar. Sebab tu bila marah kan, apa yang Rasulullah cakap? Bila marah kita kena ambil uduk. Kan, tahu tak kenapa? Nak larikan titik fokus, nak larikan daripada kita marah. Bila kita tengah berdiri, duduk. Bila duduk kita tengah kena baring. Supaya jangan marah tu berlarutan. Sebab marah ni dia punya impak dia sangat mahal. Lidah jadi tajam. Lidah ni akan cakap benda yang tak sepatutnya. So, apa kita kena buat? Kita minta maafkan, ya Allah kan, aku ni terasa hati dengan dia ni, ya Allah kan, boleh tak aku lembutkan hati aku kan. Tahu tak kenapa? Sebab takut kita ada dosa dengan manusia tu. Faham tak? Dosa dengan manusia tu menyebabkan dinding kaca kita akan tebal. Rezeki kita akan terputus. Hujan tak akan sampai. Faham So biarlah kita ambil pendekatan, tak apalah, minta maaf je. Dan lepas tu yang kedua, kita kena maafkan mereka. Kan, ya Allah ya Tuhanku, kan kalau asbab kesabaran ni, kan asbab aku mendidik dia ni, ya Allah, kan kita ikut cara Abid Liu. Kan, ya Allah Tuhanku, semoga kesabaran aku mendidikkan sipulan-sipulan ni, ya Allah, kan pahala kau pada mak ayahku, ya Allah. Buat dia macam tu. Kan, ya Allah Tuhanku, kan asbab kan kedegilan perangai dia ni, ya Allah, mungkin ni rezeki pada anak-anak aku, ya Allah. Buatlah. Sebab Zara selalu convert macam tu. Bila rakan kongsi kan, macam yelah, kadang-kadang Zara rasa dia pun buat benda yang betul, tapi kita kan manusia biasa kan, terasa hati kan. Kan, Zara cakap macam ni kan, ya Allah Tuhanku, aku ni sedang nak jihad ekonomi, ya Allah kan. Dengan rezeki platform ni aku nak bantu ramai anak didik aku, ya Allah. Semoga dengan rezeki ni mereka pun dapat income. Tapi ya Allah, aku sakit hati sangat dengan dia ni kan. Boleh tak kau hilangkan perasaan sakit hati ni? Semoga asbab kesabaran aku didik dia ni, ya Allah, kau bagilah aku zuriat. Ya Allah Tuhanku, asbab kesabaran aku ni, ya Allah, kau bagilah aku kebahagiaan rumah tangga. Kita minta. Tapi kan lama-lama, apa yang Zara buat kan, Zara melihat budak ni bukan dari aspek salah dia tau. Mungkin salah dia satu lah, tapi kan Zara jadi mata rama-rama tau. Jadi mata rama ni apa? Tengok kebaikan dia, appreciate dia. Ya Allah kan, mungkin satu je dia buat, tapi selama hari ni dia pernah menyumbang BV pada aku, ya Allah. Dia pernah menyumbang bonus kepada aku, ya Allah. Kenapa aku nak marah dia? Jangan tengok kekhilafan dia je, kesalahan dia. Kan nampak buruk dia je, nampak baik dia tak pernah. Zara selalu tengok yang baik dia. Kan, walaupun dia degil, ya Allah kan, tapi kan dia selalu juga kan datang kelas aku, ataupun bila aku post Facebook dia like. Okey dah. Kan. Dan yang ketiga, Zara kena buat apa? Bila Zara dah buat dua perkara ni, maafkan mereka dan mohon ampun daripada pihak mereka kepada Allah kan. Zara kalau sembang dengan dia direct one to one. Ingat bila kata anda ada masalah dengan tim, bukan post kat Facebook. Perli. Teng perli. Ataupun post kat group leader. Itulah kan, kita kan leader, ada hak konon-kononnya, kuasa veto kan. Kalau kata ni teng kan kita pun tahu apa yang tu nak sakit hati saya lah kan. Kita kalau boleh kita elak. Kalau kita sakit hati dengan orang tu, kita buat apa? Kita message dia personal. Kan message personal macam mana kan? Assalamualaikum kak, kan saya minta maaf sangat, kan saya rasa kan apa yang akak buat ni tak betul. Kan saya rasa apa yang akak buat ni tak betul tau. Sebab bila akak buat macam ni, efek dia macam ni. Cuma tak apa. Apa kata kita sama-sama upgrade. Tegur dia secara depan-depan ataupun WhatsApp. Sekarang kan tak boleh nak depan-depan, call mungkin, ataupun kita zoom. Kak, saya nak zoom sikit kak. Kan kenapa? Okey, bercakap depan mata dia kalau kau boleh lah. Ataupun call. Sebab tu kata mesyuaratlah dengan mereka. Direct message boleh, terus boleh tegur. Jangan kita simpan dalam hati berhari-hari. Ataupun kita bengkak, orang kata kan bengkak, simpan je, lepas tu kita burst.
Tu yang bahayanya. So bila ada kemaslahatan tim, kita kena face to face. Dan benda ni pun anda boleh implement pada suami. Suami. Minum dulu. Dapat sesuatu? Okey, yes, Zara suka ayat tu. Jadilah mata lebar, jangan mata lalat. Okey, itu formula yang pertama. 7 kunci closing pertama, iaitu jangan berkasar. Kita kena berlemah lembut. Okey. Dan yang kedua, dalam cerita ni juga, okey, Zara nak cerita pasal kisah Nabi. Nabi Muhammad SAW. Okey, ini berlaku dekat Masjid Nabawi, dekat negeri Madinah lah. Okey, satu hari tu Nabi Muhammad bagi dia lah tengah lepak. Dia tengah meeting dengan sahabat-sahabat dia dalam kedudukan opposite. Ni let's say lah, ni baginda, depan ni ialah sahabat-sahabat dia. So waktu kata berdiskusi tu di dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba datang seorang Yahudi, datang daripada arah belakang sahabat dan merentasi pergi ke belakang Nabi dengan keadaan sangat kurang ajar. Okey, Yahudi pendeta lah, nama dia pendeta. Apa berlaku? Si Yahudi ni terus rembat selempang Nabi Muhammad SAW dan dia menjerut Nabi, baginda. Okey. Dan tahu tak apa yang berlaku? Masa tu sahabat Nabi nama Omar kelang kabut keluarkan satu pedang dan nak membunuh si pendeta tu, si Yahudi tu. Tapi apa Nabi buat? Nabi kata jangan. Dan Nabi pandang si Yahudi tu dengan keadaan senyum, tak marah. Okey? Dan si Omar ni pun pelik. Kenapa baginda? Kenapa ya Rasulullah, aku tak boleh nak hunus dia? Sabar. Dan masa tu dia pun tanya Yahudi, kenapa kau jerut Nabi ni? Dia kata macam ni, kalau kau nak tahu, Nabi kau berhutang dengan aku. Dan memang betul Nabi berhutang. Sebab Nabi berhutang, baginda memang keadaan zuhud, tapi berhutang untuk kata rakyat dia, penduduk dia. Dan masa keadaan tu, tarikh hutang tu masih belum capai. Maksudnya kalau tempoh lah, nak kena bayar 29 hari bulan. Tapi masa tu dia datang 25 hari bulan, nak minta dah. Dan Nabi kata, baginda cakap apa pada Omar? Ya Omar, kau pergi ke Baitul-Mal, kau ambil 1 karung guni ni, bagi kepada dia. Dan Nabi layan dia sangat berhemah, berlemah lembut. Dan waktu tu Omar pun datang bawa bukan 1 tapi 2 karung guni. Dan dia serahkan kepada si Yahudi tu. Tapi Yahudi kata, Nabi kau pinjam ke aku 1 karung je, bukan 2. Tapi tahu tak apa jawapan dia? Siapa tahu cerita ni? Dia tahu tak kenapa si Omar ni dia bagi 2 karung guni? Siapa tahu cerita ni? Biar aku cakap lah, korang tahu. Omar kata macam ni, okey, satu lagi ni ialah tanda maaf aku kepada engkau sebab tadi aku bersikap kasar. Dan ini ialah perintah baginda. Dan tahu tak, masa tu Yahudi tu dia terkedu, dia tak ambil tau karung guni duit tu, dia lepaskan, dia menangis. Dia kata wahai sahabat, kau tahu tak aku ni siapa? So Omar cakap, ya aku tahu kau ni ialah orang Yahudi. Aku bukan sekadar orang Yahudi, aku ni ialah pendeta. Pendeta yang mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW ni ialah Nabi akhir zaman. Dan aku tahu ciri-ciri beliau, seorang yang penyabar ni. Dan aku nak tahu betul ke tak orangnya macam ni. Dan aku terkejut, beliau ialah sangat tinggi dengan kasih sayangnya, sangat tinggi dengan lemah lembutnya. Dan waktu tu dia terus convert Islam. Nak bagi tahu dalam kata story ni pun, bagi dia cakap, dalam kata kita nak bersahabat ataupun nak berurus sesuatu hubungan ataupun nak buat urusan jual beli, memang kena menggunakan etika lemah lembut, kan, bukan berkasar. Bila kita makin kasar, dia makin jauh, kan. Nak tegur rakan kongsi bukan kasar tapi dengan lemah lembut, kan. Nak bina tim dengan lemah lembut, bukan kasar semata. Faham? Dapat sesuatu? Kan, topik yang satu ni anda dah dapat, kan, topik apa? Formula Al-Imran 159. Dapat? Okey, boleh Zara terus ke next. Okey, topik yang kedua, tajuk yang kedua. Okey, get ready boleh salin kan dah 10.30 dah, ya Allah, lambatnya aku hari ni kan. Waalaikumsalam Kak Azmah. Okey, so yang kedua iaitu formula Nisa ayat 86. Kan, kita buka balik kita punya Quran, surah An-Nisa ayat 86. Okey, maksudnya lebih kurang macam ni Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam, penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya.
Sesungguhnya Allah menghitung segala sesuatu. Okey, maksud formula Nisa 86 ni, maksudnya macam ni. Apa yang dimaksud dengan salam tu, kalaulah contohlah customer PM kita kan, Assalamualaikum Kak Rusni, kita pun jawab kebiasaan lah, Waalaikumsalam sis. Betul? Tapi apa based on formula ni, kita critical. Critical tu bukan yang teruk. Critical tu kita olah, kita detailkan. Assalamualaikum Kak Rusni. Waalaikumsalam Halimah. Kak apa khabar? Kan selamat menyambut Ramadan. Saya doakan semoga baik-baik saja. Kita detailkan apa yang dibagi tu. Orang kata ramah tamah lah. Bahasa kampungnya. Faham tak? Kan? Contohnya macam ni. Contohnya macam ni sis PM Terapens. Contohnya kan. So kita kena buat apa? Assalamualaikum si cantik. Kalau tak tahu nama dia kan, apa pun thank you so much sebab PM Daya sangat hargai. By the way, selamat berpuasa. Kita balas dengan lebih baik. Pernah dengar tak orang cakap, kalau orang katakan Assalamualaikum, kita pun kena jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dengan lebih. Ini maksud dia. Maksudnya formula Nisa ni, kita mengimarahkan salam dia. Kan, mengimarahkan PM dia. Contohnya macam ni. Kan, tim kita message kita, Assalamualaikum Kak, saya dapat jual tiga kopi. Waalaikumsalam. Ya Allah, inilah katakan ciri-ciri orang nak berjaya. Tahu tak, menjadi penjemput rezeki. Kita cakap bukan acuh tak acuh je. Itu maksud dia. Faham? Faham tak? Kita excited. Kita jawab tu kan macam dia rasa apa? Ya Allah, saya ni baru agent, tapi kakak ni layan saya macam saya dah CDM. That's why lah menyebabkan dia rasa lagi seronok dengan anda kan. Kita baru cakap biasa kan. Contoh kan, ada customer, Raihan kot dia pernah cuba. Dia kata CDM, betul. Selama hari ni kan saya jawab acuh tak acuh. Sebab saya busy nurse. Kan, PM kopi, dia pun reply, ya nak berapa? Satu, okay. Selalunya. Tapi tahu tak? Yes. Bermanis kata. Itu istilah dia. Maksudnya tu tak Raihan buat apa? Raihan pun ubah. Bina hubungan. Yes. Itu pun exactly. Raihan ubah. PM kopi. Assalamualaikum sis. Kan apa khabar? Salam perantauan. Saya Raihan. Nama siapa? Rahimah. Okey Rahimah, boleh apa-apa yang Rahim bantu? Saya nak tanya pasal kopi. Okey, kopi ni harga dia sekotak RM27.30. Tapi sekarang kita ada promo. Pam. Bolehlah saya ambil RM300 yang tu lah kan. Lepas tu kan, Rahim pun cakap, terima kasih, I'm so excited nak bantu awak, bla bla bla. Lepas tu kan, okeylah saya nak ambil 1 karton. Kau nampak tak? Sebab tu kata, kalau guna teknik ni, daripada orang nak beli sekotak, dia jadi 5 kotak. Daripada 5 kotak jadi 2 karton. Dan Kak Azmah rasanya. Kak Azmah, kalau ada Kak Azmah komen kat bawah, dia pun sama. Kan, CDM, akak baru guna teknik ni kan. Makcik akak tu, makcik kot, dia kata macam ni, makcik tu PM. Assalamualaikum Azmah. Kan, dan Azmah nak tanyalah pasal kopi tu. Tahu tak Kak Azmah? Terus tak jawab pasal kopi. Dia kata apa? Waalaikumsalam makcik. Ya Allah, lamanya tak dengar cerita. 2 tahun last kenduri. Ya Allah, apa khabar? Sihat ke Kak Azmah? Makcik Kak Azmah dia meraihkan makcik dia tu sampai tahap kan. Itulah Azmah ingat kan nak tanya kopi. Okey. Kan sakit apa nak beli kopi ni? Ya Allah, sampai tahap dia spend dekat 2,000. Okey tak? Best tak? Kan, cuba double check selama ni kita macam mana. Kan, adakah kita sejenis orang yang macam yes, nak apa? Okey, transfer. Okey, tak nak beli. Okey. Adakah kita orang macam tu? Ataupun nak ke tak nak ni, cepatlah sikit dalam hati. Kan, kita pun rasa jadi tak seronok. Putus-putuslah CDM. Adakah anda dengar suara Zara? Adakah dengar suara Zara? Dengar? Kalau dengar, cuba komen kat bawah. Dengar tak suara Zara? Sangat okey kata Kak Jaja. Okey, so itu formula Nisa 86. Dapat sesuatu? So boleh kita upgrade lepas ni? Kan? Boleh tak kita mengimarahkan salam? Dan boleh tak even dalam team pun, contoh kan? Kan, contohlah team, hai, hari ni Kak Jan nak share tentang testimoni kopi. Kan, dia pun share bla 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 bla. So apa tugas kita?
Tugas kita ialah mengimarahkan dia. Ya Allah, Kak Jah, well done. I'm so excited. Thank you. Thanks for sharing. Kan? Thanks for your time. Thanks for your sharing. Kan? I'm so excited. Kan? Ataupun team baru nak start jadi baby home kiosk. Kan? CDM pun upload. Kan? Tahniah Kak Nori jadi baby home kiosk. So, apa peranan kita? Well done. A good start. Kan? Tahniah sebab dah jadi baby home kiosk. Of course, barang senang jual. Faham tak? Kita yang mengimarahkan salam tu. Itulah teknik yang sebenar. Dan tahu tak teknik ni siapa yang guna? Orang Cina. Kalau kita masuk kedai dia, kita baru je masuk, dia dah senyum dah. Amoy, cantiknya hari ini. Mau pergi mana? Cantiknya selipar. Ada satu toke apek ni, dia puji aku punya selipar, aku boleh terclose barang dia dekat 500. Nampak tak betapa powernya mengimarahkan salam tu? Kan kita masa tu baru macam nak start. Kedai ni kedai sebelah. Orang perempuan kan suka survey. Betul tak? Kita kan nak survey. Kedai ni murah ke? Kan? Tapi sebabkan dia mengimarah salam. Boy, how are you? How are you? Cantiknya kasut. Cantiknya baju hari ni. Mau pergi mana? Kita bercakap tak adalah. Mau pergi kedai you saja. Lain macam leh. Kan? Mau cari apa? Lepas tu Zara bercakap, itulah saya kan nak cari meja untuk office. Okay, untuk you kan, you ni nampak tahu ciri-ciri business woman yang berjaya. I tengok you pun I tahu you sangat sesuai yang ini. Aku kan, ya Allah, Cina apek ni kan, aku belum lagi apa-apa. Amoy, you dengan you punya karakter, dengan you punya cara, I tahu you memang jenis banyak kerja kan. I tahu you perlukan meja yang sangat bersistematik. Kau nampak tak cara dia cakap tu? Memang dah kena pukau. Lepas tu kan, bila Zara dah keluar kan dengan Nino, dahsyat ayat apek tu baru kita tanya dah terbeli. Tapi itulah cara mengimarahkan, dan itu kita kena buat. Alright? Boleh dapat sesuatu? Okay, so next yang ketiga. Okay, yang ketiga iaitu formula sifir Ibrahim 7. Okey, Ibrahim 7 ni macam ni. Kan, Ibrahim 7 ni dia konsep menghargai tau. Konsep menghargai ni macam ni. Kita ada tak prospek yang pernah beli dengan kita tapi lepas tu dia klik-klik PM Terapens 619 bye blue tick. Ada tak? Kan. So kalau customer macam ni, kita kena buat apa? Ataupun ada tak team kita yang jenis macam dah tak buat bisnes, alhamdulillah. Kan dah macam dah suam kuku apa tahu. Kita boleh menggunakan konsep harga ini. Harga ini macam ni. Ingat sebelum kita message dia, nawai tu kita jangan don't expect dia akan reply. Jangan expect dia akan reply your message dan you ada a high expectation harap-harap dia reply. No. Konsep harga ini just hargai. Contoh, first, Assalamualaikum Azimah, ni Kak Zahra. Kalau kata Azimah ingat, dulu Azimah pernah PM akak. Kan PM akak nak beli Terapens kan, dan akak sangat percaya Azimah mesti mencarikan produk untuk kuruskan badan. Tapi apapun walau apapun Kak Azimah doakan semoga yang terbaik sahaja untuk awak. Dah. Cukup. Faham kita sebut nama, kita recall balik tujuan dia PM kita. Kalau kata dulu kan dia pernah PM kita nak tanya pasal PB. Kan contoh kan kita follow up. Kak Bayar follow up tau, sebut nama. First kan sebut nama. Assalamualaikum Iza. Kan Iza ni Kak Bayar ni. Kak ingat lagi tak? Kan apa pun Kak Bayar doakan selamat berpuasa kan. Selamat berpuasa. Okey, Kak Bayar tahu kan bila kata imam PM akak dulu mesti nak cari nak cari PB tu untuk kata mungkin kesihatan kan, ataupun mungkin nak ikhtiar hamil, ataupun mungkin nak lose weight. So akak doakan semoga apa yang Imam hajati tercapai. Dah. Kita just hargai. Don't expect dia akan reply, don't expect dia akan beli barang kita. Tetapi 70% sebab kita message dan hargai dia akan respon balik. Ada juga tim yang dah lama tak nak buat, dia respon sekadar macam kan taklah apa pun saya pun doakan kakak yang terbaik. Sebab kita nak buat apa tahu? Kita nak sambung silaturahim. Ingat tak tadi? Mungkin kita golongan yang ketiga. Takut-takut ada tim kita atau prospek kita marah dekat kita yang kita tak tahu.
Mungkin asbab ni kita boleh sambung silaturahim dan kita boleh minta maaf. Dan kalau lah kata contoh home kiosk yang menonton ni, anda ada tim yang dah lama tak buat bisnes, kan, yang mungkin rasa macam dia kerik-kerik dengan kita tak nak asbab ni kita bermusuh dengan dia, asbab ni kita tak berkawan dengan dia, tak nak, kan. Biarlah jadi bisnes ni sebagai kata menyerapatkan ukhuwah, kan. Dan Allah pun janji dalam kata silaturahim tu ada rezeki yang tersembunyi. So kan tak apa, kita mesti dah hargai dia, Kak. Assalamualaikum, kan, contoh nama dia Maria. Assalamualaikum Maria. Kan ni Kak, ini Kak Habibah ni. Kan Kak Bib sangat percaya, kan, masa awak jadi home kiosk dulu mesti ada satu impian yang awak nak. Mesti ada impian untuk kata berubah, kan, mesti ada impian nak ada kehidupan lebih baik, mesti ada impian nak bagi yang the best untuk mak ayah, kan. Dan Kak Bib sangat hargai, kan, effort Maria tu, kan. Dan memang Kak Bib nampak Maria sangat ada potensi untuk jadi leader yang hebat. Apapun Kak Bib doakan semoga yang terbaik saja untuk Maria. Dah. Faham? Close. Jangan nak menjojol barang. Itulah ada produk baru ni. Jangan. Sebab kita nak menghargai sahaja. Dapat sesuatu? Dapat? Contoh, dia pernah PM kita nak beli kopi. Kopi pun tak beli. Contohlah, kan. Ataupun nak beli Maharani, kan. Assalamualaikum Farin, kan. Ni Kak Bib, ingat lagi tak dulu Farin pernah PM akak pasal Maharani. So akak rasa mungkinlah kata Farin nak ikhtiar hamil, kan. Apapun kan Kak Bib doakan semoga kata Farin cepat-cepat dapat zuriat yang comel. Tapi kan bila kata guna teknik ni, kan, memang orang akan PM kita balik. Dia akan start bagi ikon, dia akan start macam itulah Kak, dulu bukan tak nak beli, mungkin saya tak ada bajet. Dia akan rasa sejuk hati tau. Dia akan rasa start macam kalau leader kita dah yang tak buat, kan, dia akan start macam taklah, saya pun minta maaf. Saya pun minta maaf dengan akak. Saya bukan tak nak buat. Kan, bla bla bla. Dia ada reason dia sendiri. Kan. Tapi efek dia apa tahu? Anda akan rasa sangat lega. Efek dia korang akan rasa macam best. Akan rasa lega. Tahu tak, ada benda yang selama ni terbuku kat hati tapi dia lepaskan. Selama ni korang jinjing tau, macam ada batu kat belakang, tapi kan anda lepaskan. Anda rasa best, anda rasa seronok. Dan insyaAllah asbab tu, kan, retak kaca tu start longgar, start pecah sikit. Kan. Alright, dapat? Okay. Dan seterusnya, kan, teknik yang keempat, formula yang keempat, kan, iaitu formula hajat. Kan, ya Allah dah pukul 11 formula hajat. Okay, formula hajat ni macam ni. Okay, bila kita membuat satu deal, closing prospect untuk beli barang ataupun jadi baby home kiosk or so whatever, you punya direction, ajak dia ataupun nak jual produk tu untuk selesaikan hajat dia, bukan hajat kau. Faham tak? Bukan hajat kau nak income besar, nak dapat duit 1 juta. Yes, akan dapat kalau kau selesaikan hajat dia. Maksudnya lebih kurang macam ni. Kan contohlah, dia PM Daya, salam sis, terapis harga. Daya pun cakap, Waalaikumsalam. Ya Allah, sangat terharunya pagi-pagi dah jadi penjemput rezeki. Apa khabar sis? Apa khabar my dear? How are you? Kan, so nak beli terapis. Lepas tu dia reply, terima kasih. Dia start longgar tau. Sebab bila kita mengimarahkan salam, tembok tu akan pecah. Faham pecah. Dan tahu tak, lepas tu dia pun akan tanya, berapa sis harga terapens? Lepas tu Daya pun cakap, okay, sebelum tu kan Daya nak tanya boleh, sis nak beli terapens tu apa? Tanya tujuan, hajat dia. Oh tak, saya nak kempeskan perut. So, apakah hajat yang kita boleh selesaikan kalau kempes perut dia? Contoh, oh ya ke, ya Allah, best betul sis, kan. Lagi-lagi kita orang perempuan, kan, kan, lagi-lagi kalau dah kahwin, suami sensitif betul kalau perut boncik sikit, dah asyik peli-peli mengandung, itulah, kan. Lepas tu masuk lagi, apa hajat dia? Itulah sis, kalau kata dah kempis perut, ya Allah, pakai baju apa pun, Allah, hai lawanya sis, kan. Sis dah pakai terapi ni sis, cuba cari baju kebaya, Allah, flat je, rata je, kan. Suami pun duk bangga, Allah, isteri cantik meleting kat rumah, kan. Flat je macam nak dara. Tak sangka dah nak 4. Cerita apa dia akan dapat kalau perut dia flat? Kalau dia katakan, oh I nak besarkan bontot bagi nampak,
Contoh, ya Allah sis, kan betul lah suami kan dia tak ada benda lain kan, tak atas bawah kan. Bayangkan terletak cantik elok tu, Allah kan, dia pun duk rangkul peluk, Allah kan, melekat je lah kan, cantik je lah. Sebab waktu PKP je kan sis, bukan nak tunjuk kat siapa, tunjuk kat dia je lah, legging pakai berangan seluar dalam. Contoh, selesaikan hajat dia, cerita hajat dia, bukan hajat engkau. Sis, tiara pants ni ada tiara putih. Ni tiara putih kat muka engkau. Faham tak? Ada tiara putih, pakai. Dia ada render-render. Dia tak nak tahu. Selesaikan hajat dia. Faham ke tak? Contoh kan, jual kopi. Sis, nak beli kopi sebab apa? Itulah, saya dengar boleh energi sahur. Ya Allah sis, betul. Saya ni kan jenis memang, yelah kita orang perempuan kan, bangun tidur dah start nak start sahur dah tak tidur dah kan, nak uruskan anak sahur, lepas tu dah basuh pinggan, basuh baju, masak tak adalah kan. Sis tahu tak, sis start minum ni kan, tengoklah siang, Allah lega gila, terasa tak letih, tak lengur kan. Anak-anak nak ajar anak-anak pun PDVC kan, memang okey kan, siap boleh coaching lagi anak-anak kan. Petang nak masak suami tu okey. Selesaikan masalah dia. Faham ke tidak? Alhamdulillah, sama juga kalau jadi BHK kan. Kenapa dia nak kena jadi BHK? Selesaikan masalah dia. Ya Allah sis kan, bestnya lah jadi BHK bulan ni Bayangkan sis kan, sebelum tanya dia, sis kenapa jadi BHK? Kan, yelah naklah beranakkan duit kan. Daripada 1,000 tu beli Le Creuset tu, baik beranakkan duit kan, at least boleh lah juga tambah-tambah pendapatan, tambah-tambah duit raya kan. So apa boleh selesaikan masalah dia? Betul sis kan, bayangkan sis dah start jadi BHK kan, Allah kan, duit masuk tu setiap hari dapat. Dia untung runcit tu sis, boleh duit tu lah boleh pergi pasar ke, nak beli barang dapur ke, barang buka ke, ni nak raya lagi 2 minggu ni, Allah kan. Walaupun tak raya kat kampung mungkin kan, at least lega banyak lah kan. Tak apa, duit BPN, duit gaji tu buat saving. Duit bisnes ni buat duit raya, memang lega banyak kan, macam-macam boleh buat. Dan mungkin katakan duit ni lah, kata nak beli pampers sesuai anak ke, Allah lega banyak sis kan. Mungkin kalau suami tak kerja ke, duit ni lah boleh kata bantu suami ke. Ya Allah, selesaikan masalah dia. Faham? Boleh? Okay, good. So yang yang kelima. Yang kelima ialah solusi. Solusi ni barulah masuk. Kan? Sis tahu tak sebab apa dia boleh kempeskan perut ni kan? Sebab tiara pants ni apa yang ada konten dia? Tiara putih ke? Baru kau sebut. Faham Faham kalau kata BHK, tunjuk kat dia cara dia, step 1, step 2. Ini cara dia, solusi. Kan kita kait dengan hajat tadi. Dan dekat solusi ni kan refer kepada surah An-Naml kalau nak terus dia transfer duit kepada anda. Siapa nak customer dia terus bank in duit? Pam bagi salam kan, kita bagi formula Nisa, selesaikan hajat, solusi, dan dia transfer duit. Siapa nak? Komen kat bawah. Siapa nak? Lepas ni kan pam customer terus bank in. Esok kita ada 2 hari flash sales. Zara minta maaf flash sale setiap hari ni Isnin, Selasa, Rabu. So full on 100%. Gunalah teknik ni, I tell you. Gitu. Siapa nak? Guna ayat ni je kan, dia terus je customer dia bank in duit. Sis, okay, I dah transfer. Siapa nak? Komen kat bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang baru nak. Yang menonton 61 orang. Siapa nak? Okey. Dekat surah An-Naml ni, okey, ni ingat baik-baik salin. Dia ada 4 perkara yang kita kena buat sewaktu transaction duit. Okey. Daripada surah ni, kan, bismillahirrahmanirrahim, hingga ketika mereka sampai di lembah semut. An-Naml ni surah An-Naml ayat 18. Okey? Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari." Okey, apakah yang kita boleh guna signifikan Al-Naml 18 ni? Dia guna 4 perkara, iaitu nama,
arahan, sebab dan rasional. Wahai semut-semut, nama. So kita kena sebut nama prospek kita. Masuklah ke dalam sarang, arahan, agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman, sebab sedangkan mereka tidak menyedarinya, rasional. So ayat dia lebih kurang macam ni. Okey, salin baik-baik deh. Tadi nama dia Kak Farin. Kak Farin sebut nama Kak Bib nasihatkan Kak Farin transfer bagi anggaran sebelum jam 1 pagi duit Altera-Pens ni sebab bukan apa 18 hari bulan postage dah tutup. Lagi-lagi waktu PKP ni barang postage terlalu banyak. Rasional ni relate kepada hajat kita tadi. Barang cepat sampai, ya Allah, cepatlah perut tu flat. Ya Allah, pasti abang tak sabar nak memuji badan baru, body hari raya. Cukup, dia terus akan transfer. Faham tak? Okay, again Zara ulang balik ini contohlah dia nak beli PB, promo PB Okay, nama dia Haizura. Haizura Kak Zara nasihatkan Zura transfer sebelum pukul 3 petang boleh. Kalau dia PM pukul 1, 2 je tu lah. Bukan apa. Yelah waktu PKP ni ya Allah, barang terlalu banyak kat pihak pos tu. Lagi-lagi lah 18 bulan ni dah tutup dah tau pihak pos, postage. So kalau kata barang sampai awal, kalau kata transfer hari ni boleh lah stokis terus postage. Ya Allah, lagi 2-3 hari dapatlah barang. Allah, breast montok. Mungkin dia beli promo PB tu untuk badan cantik lah Allah sis, Allah Zura badan cantik. Suami duk puji pinggang ramping. Allah, buntut tegak. Allah memang meletup lah. Body raya tu dapat cepat. Kita relate dengan hajat dia. Dapat sesuatu, dapat faham. Betul, BHK saya dah happy dah dapat BSN. Alhamdulillah, good job. Jangan tulis RM. Lepas tu jangan tulis RM. Tak apa, tu topik tu Zara ajar esok. Boleh? Esok ialah teknik closing, teknik apa teknik closing. Tak apa, besok Zara ajar. Besok pun kesinambungan power closing. So stay tune, okay? Alright. So kita habiskan cepat sikit. Dan teknik yang ke-6, okay, teknik yang ke-5 dapat? Teknik ke-5 dapat Okay, teknik yang ke-6. Teknik yang ke-6 iaitu menjaga silaturahim. Maksudnya menjaga silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang diluaskan rezekinya iaitu panjang umur dengan kata menyambung silaturahim. Dan ini Zara sangat percaya, kita pun faham dalam konsep Islam. Kalau kata kita berbusuh, bersahabat baiklah. Kalau kata kita rasa kita bersalah dengan dia, kita minta maaf lah. Buat iman dengan prospek kita ke, dengan rakan kongsi kita ke, dengan ejen kita ke, dengan suami kita ke, atau sesiapa saja jadilah orang yang baik. Bak kata Ibit Liu saya bukan kata nak tumpang glamour dan sebagainya. Saya hanya seorang orang Cina yang masuk Islam, bukan ustaz ataupun pendakwah. Saya hanya nak Tuhan sayang saya saja, Allah sayang saya saja. Itulah konsep dia. Tapi betul pun Zara tengok orang yang sentiasa memanjangkan silaturahim dia baik dengan mentor dia baik dengan rakan kongsi dia, mesti rezeki dia macam senang je. Kumpulan dia asyik besar je sebab dia memang percaya ada terselit dan tersembunyinya rezeki tu dalam kata hubungan silaturahim. Cuba tengok sahabat kita yang kalau sering bergaduh, dengan suami dia bergaduh, dengan tim dia bergaduh, dengan mak dia bergaduh, mak betul dia bergaduh, mesti akan kacau bilau dan tak ada keberkatan dan keberkahan. Dan tahu tak, Zara ada dengar satu YouTube ni, dia kata apa? Macam mana nak tahu hidup kita ni berkat tak berkat? Dia kata cuba tengok satu hari kita rasa masa kita cepat ke tak? Kita rasa satu hari tu kalau kita buat kerja dapat hasil tak? Kalau kita all out, pumpang-pumpang tapi tak ada hasil, maksudnya hidup kita tak berkat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Yeay! Tahniah Kak Fariza. Tengok Kak Fariza dah guna teknik tu. Guna teknik dari surah An-Naml tu yang sedia majas semalam. InsyaAllah esok BBSM akan berpindah tangan. Si RM199 tau. Okay? So, dan yang terakhir, yang ketujuh iaitu formula demi masa. Dalam surah Al-As 1 hingga 3. Dalam kata surah ni, dia ayat dia lebih kurang macam ni
Okey, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Maksud dia macam ni, dalam kata konsep bisnes, kita jangan letak perkataan nanti dan bertanggung. Akan nak transfer bila? Jagi boleh? Jangan. Jagi dia tu habis corona baru transfer lagi. So kita bagi anggaran masa. Faham? Kak, saya nasihatkan akak transfer sebelum pukul 2 boleh? Kak, boleh tak akak transfer hari ni sebelum pukul 3? Bagi anggaran masa. Jangan ada perkataan nanti, bertangguh, no. Itu menyebabkan prospek takkan transfer duit. Faham? Jelas-jelas? Kan? Siapa rasa sangat best? Formula 7 kunci formula hari ni. Siapa rasa sangat seronok? Siapa rasa dapat sesuatu mengenai kata topik malam ni? 7 kunci closing. Siapa rasa wah banyak dapat ilmu baru ni, tak sabar nak apply. Kan siapa rasa seronok? Sebab ilmu ni insya-Allah kan takkan bermanfaat kan sekiranya kita tidak pergi aplikasi. Ilmu ni takkan dapat hasil kalau tak pergi bertindak. Okey? Faham Dan apa yang Zara boleh simpulkan kan dalam kata 7 kunci closing ni, Zara ialah perantara kan. Zara pergi belajar dan Zara boleh sampaikan ilmu ni kepada anda kan. Cuma tinggal kepada anda je nak pergi apply ataupun tidak. Kan, dan Zara sangat respect kan di waktu pukul 11 malam. Zara sangat rasa touching kan. Zara sangat percaya yang menonton ni bukannya orang biasa-biasa. Orang yang memang mencarikan perubahan hidup. Ada titik tolak yang yes, aku kena berjaya, aku kena do something. That's why anda still boleh kata duk terpaku lagi depan Zara kan, dengar Zara membebel. Kan, I'm so respect. Sebab yang menengok ni bukannya kata bujang. Semua dah kahwin, semua ada anak. Tapi kan still kata letak tepi tu kan, ambil masa dan belajar. Sebab betul, percaya je kat Zara, orang yang suka mencari ilmu, menuntut ilmu, kan, dan sehingga kembalinya ia, maksudnya kalau dia keluar, dia patah balik kan, anda ni seperti berjihad di fisabilillah. Kalau lah kata meninggal atau na'udzubillah, anda ni antara kata mati syahid. Maksudnya kan orang-orang yang macam ni lah kata golongan orang berjaya yang Allah sentiasa redha kan. Dan Zara sangat percaya tak ada CDM yang dilahirkan tanpa mencari ilmu. Kan, cuma untung kita apa tahu new normal kita duduk depan live kan, kita kan play je sampai pakai baju dalam ke, meniti anak ke, tengok suami ke, sambil makan mi ke, still boleh kata belajar. Itu seronoknya, betul tak? Tapi akan ada orang yang still tak nak ambil peluang ni, still rasa ilmu ni biasa je, still rasakan alah tak payah dengar lah, besok boleh play. Lain keberkahan dia, betul tak? Lain. Tapi kan again Zara tak marah pun ataupun tak terasa hati, tak, terpulang pada masing-masing. Cuma yang dekat depan Zara ni kan, I'm so excited kan, Zara rasa proud. Zara rasakan ya Allah, semoga Allah balas kan setiap apa yang anda tengok usaha anda ni kan dengan rezeki yang berganda-ganda. Kan, sebab Zara percaya waktu musim PKP ni kan, lagi-lagi bulan ni sales LG confirm akan naik 5 kali ganda. Sales anda confirm akan naik 5 kali ganda. Sebab apa? Rezeki kan, rezeki Ramadan, rezeki PKP, orang banyak duit kan. Tadi pun kan ada orang PM Zara kan, ya Allah sis nak beli kopi. Nampak tak betapa orang kan macam tak tahu apa lagi. Dan Zara cakap tu sebenarnya peluang untuk jadi baby home kiosk terlalu tinggi untuk anda berjaya. Siapa setuju baby home kiosk yang sedang menonton ni masuk bulan lepas atau bulan ni, Zara tak ajar coaching lagi, tapi barang anda dah susut nilai dah habis. Zara belum. Zara tengah struggle siapkan Zara punya ebook. Bukan 1 tapi 3. Tunggu kan. Tapi nak bagi tahu anda punya dahsyat kan. Mungkin hikmah kot PKP dengan Ramadan kan. Ya Allah, 5 kali ganda. Dan Zara tengok kan, anda punya kaca tu yang tak ada. Tahu tak bumbung kaca tu? Sebab tu kan anda basah, anda lencun setiap hari. Kenapa? Kan Allah turunkan air hujan tu sama rata, sama banyak kepada kata kita ni yang sentiasa berusaha kan, sentiasa akan berusaha untuk berbuat kebaikan. Zara bukan ustazah tau. Ada juga yang kata ustazah. No, Zara ialah seorang leader yang mencari ke arah kebaikan. Semoga Zara boleh tarik semua kan anak didik Zara ni kan sama-sama berubah baik. InsyaAllah, mana tahu salah seorang asbab yang menonton 59 orang ni doanya dimakbulkan oleh Allah. Kan, so semua doa kita akan termakbul juga. Kan, mungkin asbab perubahan ni kan kita, sebab dia macam ni je. Kita bukan nak ending kaya tau. Yes, ending kaya macam Zara lah. Dia ending dia kaya dan bahagia. Faham Bukan nak kaya sekejap, lepas tu miskin, lepas tu jatuh terduduk, lepas tu rasa tak happy. No, Zara tak nak macam tu. Zara nak kaya kaya dan bahagia.
Faham hilang suara. Kaya dan bahagia kan. Zara sangat percaya kalau bisnes kita berpandu kat Al-Quran, As-Sunnah kan, kita memang berpaksikan pada dia, insya-Allah kan mesti takkan jatuh punya. Insya-Allah mesti lagi macam berkah, perfect kan. Alhamdulillah. Dan Zara nasihatkan esok ialah hari bonus day. Bonus day, Zara dengar cerita ramai yang dapat bonus besar. Alhamdulillah, syukur ya Allah kan. Niatkan, macam Zara cakap hari tu, zakat bukan pilihan tapi kewajipan. Bayar zakat lebih, Allah akan bagi. Bukan kita bayar 2.5%, tapi Allah bagi 25 juta kali ganda besarnya. Kan Zara tengok ada satu CDM Zara ni, dia bayar setiap hari zakat. Kan bila Zara baca mesej dia nak menangis rasa kan, tapi kan Allah bagi dia rezeki dari pelbagai sumber tanpa dia tak tahu. Macam tiba-tiba kan, ya Allah CDM, rakan saya nak tu, rakan saya ni. Kan Zara katakan, sebab awak dah start ada figure dalam kepala. Setiap hari still aku nak bayar zakat berapa. Hari ni kalau aku jual kopi 3 karton, berapa zakat aku? Kan hari ni kalau sel aku 3,000, berapa zakat aku? Dan tengoklah miracle. Lagi-lagi lah waktu PKP ni. Ya Allah, rezeki macam air hujan. Ramai orang nak beli, orang ada duit. Banyak cash. Cash banyak. Siapa je nak jadi? Kita jadi penjemput rezeki. Supaya hujan tu kena kita. Kan? Supaya kalau kita PM tu, kat kita. Betul tak? Supaya ada cash tu kat kita. Supaya ada orang nak jadi BHK tu kat kita. Biarlah kita ni antara penjemput rezeki. Alright? Thank you so much kan. Ya Allah, tak apa. Saya pun dah ada anak angkat tu, saya dah happy dah anak angkat. Okay? Rasa itu saja. Thank you so much kepada yang menonton. Sebanyak 58 orang ni kan. Kita manfaatkan ilmu ni kan. InsyaAllah katakan. Kalau kita percaya dan kita buat kan, mesti akan dapat hasil. Zara tak sabar kan. Besok anda guna ilmu ni. I tell you, bersedia gelombang flash sale. Bersedia gelombang handphone tu. Nak campak klinik sebab lebat dapat PM, lebat dapat order, lebat orang bertubi-tubi nak jadi baby home kiosk anda. Okay? Rasa itu saja. Thank you so much. Mungkin nak ambil gambar Zara kan. Okay? Alright, jangan lupa post di Facebook, tulis saya dah dapat formula 7 kunci closing daripada CDM Zara. Alright? Rasa itu saja. Thank you so much kepada yang menonton. Saya doakan semoga anda kaya, berjaya dan bahagia. Bye-bye.